Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak Kuala Lumpur. Kita bertemu kembali dalam tajuk pembuatan keputusan bahagian yang keempat, iaitu bab yang terakhir dalam Pengajian Perniagaan STPM Penggal 2. Hari ini cikgu nak bincang satu lagi alat pembuatan keputusan kuantitatif, iaitu dikenali sebagai pokok keputusan. Okey. Dalam pelajaran yang lepas, kita ada bincang tentang satu kaedah pembuatan keputusan kuantitatif, iaitu statistik deskriptif. Okey, kita ada bincang bagaimana mengira mode, bagaimana mengira purata atau mean, okey, median, julat, sesian piawai untuk membuat keputusan. Okey, so hari ini kita akan bincang bagaimana kita nak mengaplikasikan alat membuat keputusan secara kuantitatif. Okey, seperti pokok keputusan. Okey. So, let's mula dengan apakah maksud pokok keputusan. Okey. So, pokok keputusan ni adalah satu model matematik. Okey, atau satu kaedah matematik yang bantu seseorang pengurus ni membuat keputusan. Okey, matematik maksudnya dia menggunakan angka. Okey. So, daripada pokok keputusan ni, pengurus ni boleh tengok pilihan yang mereka ada. Okey, pilihan untuk menyelesaikan suatu masalah dan apakah jangkaan pulangan untuk setiap pilihan yang akan dibuat. Okey, berapakah pulangan yang dijangkakan dan pada masa yang sama apakah kebarangkalian untuk kejayaan sesuatu pilihan. Okey, kebarangkalian maksudnya kemungkinan. Okey. Dan pengurus ni boleh buat pilihan berdasarkan yang mana membawa pulangan yang terbaik atau pulangan yang paling banyak. Okey. Dan untuk pokok keputusan ni, analisis dibuat daripada kanan ke kiri. Okey, dari kanan kita bagi ke kiri. Okey. Alright. Apakah kelebihan dan kelemahan kalau pengurus ni menggunakan kaedah pokok keputusan? Antara kelebihan ialah kita boleh buat pilihan secara logik. Logik maksudnya kita menggunakan angka, bukan berdasarkan pandangan, persepsi, tanggapan, pengalaman dan sebagainya. Kita buat pilihan berdasarkan benda yang logik, iaitu angka. Okey. Dan kita boleh melihat potensi pilihan dan keputusan dalam masa yang sama. Okey. Apa pilihan yang kita ada, apa keputusan yang kita nak buat dalam masa yang sama. Dan yang ketiga, kebarangkalian ni dapat membantu pengurus mengambil kira risiko. Okey, kemungkinan berjaya. So dia boleh mengambil kira risiko yang mungkin berlaku. Okey. Dan dia juga dapat menentukan kos dan jangkaan pulangan. Setiap pilihan tu ada kosnya dan apa pulangan yang dijangkakan. Okey. Dan oleh kerana dia menggunakan angka mudah difahami dan hasil yang lebih jelas. Okey, ini antara kelebihan. Okey, apakah kelemahan kalau kita gunakan pokok keputusan? Yang pertama ialah ada kemungkinan berlaku risiko kesilapan sebab kebarangkalian ni adalah satu anggaran saja. Okey, satu kemungkinan saja. So ada kemungkinan kita buat kesilapan. Okey. Dan oleh kerana kita banyak bergantung pada data kuantitatif, ada aspek kualitatif yang tidak diambil kira. Kita banyak bergantung pada angka saja. Kita tak ambil kira pengalaman kita, pandangan orang lain, tanggapan dan sebagainya. Kita hanya bergantung pada angka saja. Okey. So aspek kualitatif ni kita tak ambil kira, ni bahaya ya. Okey. Dan yang ketiga, kaedah ni tidak mengurangkan risiko keputusan. Okey, dia hanya mengambil kira risiko saja. Tidak semestinya kita boleh mengurangkan risiko keputusan. Okey, so ini antara beberapa kelebihan dan kelemahan ya. Okey. Situasi. Tengok contoh ni. Sunbucks merupakan sebuah syarikat yang mempunyai 80 cawangan restoran makanan segera di seluruh Malaysia. Syarikat ni mempunyai dua pilihan untuk meningkatkan jualan. Okey, so pengurus ni ada dua choice, iaitu sama ada dia melancarkan kad loyalty atau beri potongan harga. Okey, so dia nak meningkatkan jualan dan dia ada dua pilihan, iaitu melancarkan kad loyalty atau beri potongan harga. Okey, so kalau kamu perhatikan jadual ni, ada dua kemungkinan, iaitu jualan tinggi dan juga jualan rendah. Okey. Kebarangkalian jualan tinggi adalah 0.6. Okey, dan kebarangkalian jualan rendah ialah 0.4. Okey. So kebarangkalian ni kita kira daripada 0 hingga 1. So 0.6 maksudnya 60% kejayaan untuk mendapat jualan tinggi kalau kita melancarkan kad loyalty. Okey.
Jika jualannya rendah, kemungkinannya adalah 40% atau 0.4. Okey. Kalau kita bagi potongan harga, kebarangkalian jualan tinggi adalah 80%. Kita jangkakan kita akan mendapat kejayaan sebanyak 80% kalau kita bagi potongan harga. Okey. Dan kebarangkalian jualan rendah ni adalah 20% atau 0.2. Okey. Dan ini jangkaan hasil. Kalau jualan tinggi, kita akan dapat 1 juta. Jualan rendah, kita akan dapat 750,000. Okey. Kalau potongan harga, kita akan dapat 800,000 kalau kita gunakan jangkaan jualan tinggi dan 500,000 kalau jangkaan jualan rendah. Dan setiap pilihan ni ada kosnya. Okey, kos pelaksanaan atau belanja ialah untuk melancarkan kad loyalty 500,000 dan kalau kita bagi potongan harga, kosnya adalah 300,000. Okey. Daripada sini kita boleh membuat pokok keputusan. Okey. So kita akan bincang langkah demi langkah. Okey. So first thing, ini adalah keputusan yang kita akan buat. Okey. Ada berapa pilihan? Kita ada 2 pilihan. So, pilihan pertama ialah melancarkan kad loyalty. Pilihan yang kedua ialah kita beri potongan harga. Okey, itu langkah pertama. Okey, langkah yang kedua. Setiap pilihan ni ada kemungkinan. Okey, peristiwa kebarangkalian ada kemungkinan. Iaitu mungkin jualan tinggi atau jualan rendah. Ada kebarangkalian, iaitu jualan tinggi, ada kebarangkaliannya, jualan rendah, ada kebarangkaliannya. Okey, so setiap pilihan ni ada 2 kemungkinan, jualan tinggi atau jualan rendah. Okey, so yang ni keputusan kita, 2 pilihan, ini kebarangkalian. Okey, kebarangkalian, jualan tinggi atau jualan rendah. Okey, alright. Kalau kita masukkan semua maklumat ni, okey, ada 2 pilihan, hasil jualan tinggi, hasil jualan rendah, ini kemungkinannya. Okey, hasil jualan tinggi kemungkinannya 0.6, jualan rendah kemungkinan dia 0.4. Okey, ini jangkaan pulangan yang kita jangka daripada melancarkan kad loyalty. Okey, so ini gambar raja pokok keputusan. Okey, tengok betul-betul lah. Ini keputusan kita. 2 pilihan, hasil jualan tinggi, hasil jualan rendah, ini jangkaan pulangan, ini kebarangkalian kita akan dapat pulangan ni. Okey, ini dipanggil pokok keputusan. Okey. Okey, kita akan kaji dari kanan ke kiri. Okey, kita akan kira berapa pulangan daripada setiap pilihan ni dan kita akan kira yang mana membawa pulangan yang paling banyak, melancarkan kad royalty ataupun potongan harga. Okey. Alright, kita kira jangkaan kewangan. Okey, pilihan pertama melancarkan kad loyalty. Kalau jualan tinggi, kebarangkalian dia 0.6, darab dengan 1 juta, kita dapat 600,000. Okey, jualan rendah 0.4 darab dengan 750,000, kita dapat 300,000 ringgit. Okey, jumlah nilai jangkaan tambah 22, kamu dapat 900,000. Okey. Pulangan bersih, kamu kena tolak kos pelaksanaan. Jumlah ni tolak kos pelaksanaan, jadi jawapannya adalah 400,000. Okey. Pilihan yang kedua, kalau kita bagi potongan harga, jualan tinggi, kita dapat 640,000, iaitu 0.8 darab dengan 800,000. Jualan rendah, 0.2 darab dengan 500,000, kita dapat 100,000. Jumlah nilai jangkaan ialah 740,000 ringgit. Okey. So, pulangan bersih, jumlah nilai jangkaan kita tolak dengan kos pelaksanaan, iaitu sebanyak 440,000 ringgit. Okey. So, apakah keputusan pengurus? Okey, kalau kamu perhatikan tadi, dua-dua pilihan ini menghasilkan pulangan yang positif. Pilihan 1, kita jangka RM400,000. Pilihan kedua, potongan harga RM440,000. So, yang mana kita nak pilih? Of course, kita akan pilih yang membawa pulangan yang lebih tinggi. So, kita dapati pilihan 2 ni, pulangannya lebih tinggi berbanding dengan pilihan yang pertama. Oleh itu, pengurus perlu memilih pilihan kedua, iaitu memberi potongan harga. Itu aja pokok keputusan. Okey. Contoh soalan yang ini cukup petik daripada soalan buku Q&A STPM Pengajian Perniagaan Penerbitan Pelangi ya. Okey.
Sebuah syarikat berjadang untuk mengembangkan perniagaan mempunyai dua pilihan seperti dalam jadual di bawah, iaitu nak buka satu cawangan di Johor atau buka cawangan di Johor dan Negeri Sembilan. Pilihan yang ketiga, tak buat apa-apa. Okay. So, dia nak kembangkan perniagaan, dia ada dua pilihan. Ini jika ekonomi meningkat, jika ekonomi merosot. Okay. Ini pulangan yang dijangkakan. Okay. Kita boleh melukis gambar aja. Okay. Dan keputusan boleh dibuat berdasarkan hasil yang kita dapat. Okey. Satu lagi contoh soalan. Sebuah syarikat yang mulanya bina kilang kecil tapi mendapati permintaan pasaran amat besar. Oleh itu, pengurus besar syarikat tersebut diarahkan membuat keputusan sama ada hendak besarkan kilang sedia ada atau bina sebuah kilang yang baru. Okey, ini keuntungan yang dijangka dalam keadaan ekonomi berkembang atau ekonomi meleset. Okey. Kebarangkalian ekonomi berkembang ialah 0.6, kebarangkalian ekonomi meleset ialah 0.4. Okey. So ini pengiraan dia. Okey. Kalau kamu tak nak tulis dalam gambar aja ni, boleh buat petunjuk. Okey, boleh buat petunjuk dan menunjukkan yang mana pilihan kamu. Okey. Ini contoh soalan yang ketiga ya. Bolehlah kamu cuba untuk mendapatkan jawapan. Okey. Alright. So itu saja berkaitan dengan pokok keputusan. Okey. So selamat mencuba. Tajuk ni agak mudah. Okey. So belajar cara membina pokok keputusan dan langkah yang berikutnya adalah kira jangkaan kewangan. Okey, selamat mencuba ya. Bye bye pelajar.